Daripada Nana, kata Nana, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman Kisi. Kisi nak tahu, katanya di sini berhati-hatilah pada semua para pendengar Misteri Jam 12 dan yang sedang mendengar sekarang ini, tak kira di mana saja anda berada. Pontianak ni, ya Cik Pon, bukan saja boleh menyerang kita ya dengan jasadnya sendiri lah, iaitu Pontianak dirinya sendiri, malah dia boleh menyerang ya orang-orang yang dikendaki itu dengan merasuk seseorang. Jadi katanya di sini benda ini berlaku pada 2 minggu yang lalu Kisi. Saya sebenarnya kakak saya sebenarnya baru melahirkan anak. Ya, kakak saya baru melahirkan anak. Jadi apa yang berlaku 2 minggu selepas banyak shorthand SMS ni saya cuba baca ya. Kalau boleh nak SMS jangan terlampau banyak shorthand lah, susah untuk saya baca nanti gunakan perkataan yang sempurna, senang untuk saya baca. Okey, kata Nana, kakaknya ini 2 minggu yang lalu kakaknya baru saja melahirkan cahaya mata 2 minggu. Jadi apa yang berlaku, kakak saya pernah beritahu ibu lah dan saya yang kepalanya pening-pening dan waktu malam selalu rasa hatinya macam tak sedap, macam ada sesuatu yang tak kena. Ibu cuma kata tak ada apa-apalah, jangan fikir bukan-bukan. Dan ibu, kakak kata kakak tak nak tidur dalam bilik sebab biliknya tepi tingkap. Jadi ibu kata ya, bilik tu kakak harus gunakan bilik tu sebab dalam bilik tu ada tandas. Jadi kalau kakak nak ke tandas, gunakan tandas, senang, tak perlu keluar dari bilik. Tapi kakak kata tak nak Kisi. Kakak kata dalam bilik itu tingkapnya memandang ke arah luar belakang rumah. Dia rasa setiap malam dia tidur macam ada sesuatu yang tak kena, kata Nana. Jadi ibu saya kata tak apa, nanti malam mama pasang langsi. Jadi ibu saya pasang langsi, tapi tetap kakak saya rasa tak sedap. Waktu malam tengah tidur, kakak saya datang dalam bilik, ketuk pintu, dokong bayi. Bayilah anak saudara saya. Jadi dia dokong, saya tengok, saya buka pintu, terperanjat, nampak kakak saya sedang dokong bayi. Saya pun dengan keadaan mengantuk, saya tanya, kak ada apa kak? Takut kak? Kakak saya kata, kak tidur dalam bilik saya sini, baring. Jadi saya pun, apa berlaku, kakak saya masuk dalam bilik saya dengan mendukung bayinya. Saya kata, kakak kejap Nana masuk bilik, ambil katil lah, katil baby saya nak tolak lah katil kecil anak saudara saya ni. Saya masuk bilik kakak saya terperanjat Kisi. Saya ternampak kakak saya sedang baring nyenyak dekat atas katil. Dalam katil kecil tu, anak saudara saya juga sedang tidur nyenyak. Kisi, terus saya toleh belakang. Dekat dalam bilik saya tak ada orang Kisi. Baik-baik, saya tengok kakak saya macam nak tidur dengan saya. Saya angkat bantal saya, masuk bilik, saya tutup Kisi. Saya tutup mata, meraba-raba, tak nak tengok betul-betul. Saya keluar dari bilik, kata Nana, masuk bilik kakak saya, tidur dekat bawah lantai. Kisi, benda tu rupa-rupanya dah masuk dalam rumah mengganggu saya satu keluarga. 2 malam berikutnya, saya ceritakan pada ibu lah sebelum tu. 2 malam berikutnya, gangguan semakin dahsyat. Kakak saya, pukul 1 lebih pagi, dekat dalam dekat bahagian dapur rumah, tingkap dapur, sedang mendukung anak saudara saya depan tingkap dapur sambil dia menyanyi. Ibu saya, mama saya terbangun. Dia ketuk pintu bilik saya. Saya buka pintu. Dia tanya, Nak dengar tak ada orang nyanyi? Saya dengar betul-betul, memang jelas Kisi. Walaupun halus, kedengaran ada orang nyanyi. Saya kata, Ma, tengok bilik kakak, Ma. Mama, saya kata, kakak tak ada dalam bilik. Kami berdua jalan pergi dapur. Terperanjat nampak kakak berdiri dekat tingkap dapur sambil dukung anak saudara, dihayun kiri kanan sambil menyanyi. Kisi nak tahu, nyaris Kisi, dia campak budak tu. Nasib baiklah tingkap dapur tu dikunci.
Bila kami tegur, dia seolah-olah nak tarik tingkap besi yang dah dikunci rapi. Saya dengan segera terpekik sekuat-kuatnya. Sambil ibu tahan, saya rampas ambil anak saudara menangis terisak-isak tak henti-henti, Kisi. Ibu saya terus suruh saya bawa masuk anak saudara saya dalam bilik dan suruh saya telefon pakcik saudara datang rumah. Nak dekat 2 jam tunggu pakcik saudara datang untuk membantu. Kakak saudara saya rupa-rupanya dah kena rasukan, Kisi, dalam rumah. Memang cukup seram. Sebab tu, selama 2 minggu tak boleh dengar MJ12. Sebab pakcik kata memang tak boleh. Tapi Kisi, saya berdengking juga. Malam ni saya dengar MJ12 gunakan earpiece. Sebab selalunya saya dengar menggunakan radio di ruang tamu. Mungkin agaknya, Kisi, benda tu seolah-olah dengar cerita-cerita yang Kisi ketengahkan dalam Misteri Jam 12 terpanggil datang rumah. Mungkin kebetulan ada bayi, dia suka dan dia ganggu. Sebut tentang cik pun yang dirakamkan. Di sini ada satu kiriman email yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang pendengar, seorang lelaki ataupun seorang bapa tunggal yang berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mustafa dan saya adalah seorang ayah tunggal. Saya telah pun berpisah dengan isteri saya. Tapi Kisi, saya berpisah dengan isteri saya bukan cara yang baik, cara yang kurang baik. Ialah, ada yang berpisah dengan suami, berpisah dengan isteri kerana mungkin telah pun mereka pergi terdahulu. Tapi perpisahan saya adalah angkara kerana orang ketiga. Selalunya kita dengar banyak cerita tentang wanita yang menangkap suaminya yang bermain kayu tiga. Tapi kali ini, Kisi, cerita ingin saya ketengahkan ini bukanlah untuk mendapatkan belas ihsan simpati daripada pendengar Ria 897 FM, tetapi perbuatan isteri saya. Sebelum ini dah banyak kali, Kisi, saya syakwa sangka dan merasa curiga terhadap isteri saya. Kerana mungkin dia mempunyai seseorang dalam hidupnya secara peribadi. Tapi bila setiap kali saya tegur, dia akan menidakkan segala tuduhan sebab saya tidak mempunyai bukti. Setiap hari, saya cuba pada malam-malam tertentu. Waktunya bila isteri saya bertugas malam tidak pulang. Saya akan bangun waktu malam, solat, Kisi, solat hajat, solat dan dapatkan petunjuk adakah benar isteri saya bermain kayu tiga. Selama lebih kurang setengah tahun, untuk beberapa malam saya minta petunjuk darinya. Memang tidak semua solat itu akan dapat petunjuk, tapi kita harus istiqamah, kata Encik Mustafa. Akhirnya, dengan kuasa Tuhan, saya telah pun dapat tangkap basah isteri saya. Kisi nak tahu apa berlaku? Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki berdua-duaan di tempat meletak kereta. Tempat meletak kereta di salah sebuah kawasan di pantai East Coast. Sebenarnya pada hari tersebut, anak saya yang berusia 7 tahun ingin sangat berbasikal di pantai East Coast. Saya pada mulanya penat. Oleh kerana sayangkan anak dan banyak kali saya dah berjanji, saya terpaksa tunaikan permintaan anak saya. Entah macam mana, Kisi. Selalunya, kata Encik Mustafa, kalau saya malas, saya tidak akan keluar rumah. Saya akan duduk dalam rumah, saya akan temankan anak dan saya tidak akan indahkan permintaannya. Pada malam tersebut tergerak hati, Kisi. Sekitar pukul 7 malam, saya turun ke pantai East Coast bermain basikal dengan anak. Basikal itu saya bawa sekali lah. Letak dalam kenderaan, kemudian letakkan kereta di tempat meletak kereta kapak nombor ... Bila turunkan anak dengan basikal daripada kenderaan, saya ternampak ada seorang wanita dalam kereta sebelah yang sama rupanya macam isteri saya. Kisi nak tahu apa berlaku? Apabila saya rasa itu isteri saya ketuk tingkap. Mereka berdua terperanjat. Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki. Dipendekkan cerita, sebab itulah saya berpisah dengan isteri, kata Encik Mustafa. Isteri saya sampai sujud, katanya, tolonglah, jangan tinggalkan dia, tolonglah. Dia tidak akan buat lagi. Macam-macam, Kisi. Sampaikan ibu mentua saya pun pujuk saya. Tapi hati ini dah remuk melihat isteri saya bermain kayu tiga, kata Encik Mustafa. Akhirnya saya berpisah. Dan Kisi,
walau macam mana pun anak masih kecil, isteri dapat menjaga anak. Walaupun saya sayangkan anak, saya tidak diberikan kebenaran untuk menjaga anak. Tak apalah. Seminggu selepas saya berpisah dengan isteri, rumah itu masih lagi saya duduk kisi dalam proses nak kasih balik dan sebagainya, kata Encik Mustafa yang tak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Dalam masa seminggu saya duduk rumah tu, saya tak benarkan isteri balik ke rumah. Maklumlah dah berpisah kisi. Apa yang berlaku, kata Encik Mustafa, perkara yang menyeramkan. Isteri saya telah pun menggunakan ilmu keras untuk menghantui hidup saya. Seminggu selepas berpisah, mendapat surat cerai, saya bangun tengah malam. Ada orang panggil nama saya berkali-kali. Saya bangun dari katil saya. Saya tiba-tiba rasa remang. Saya buka pintu bilik. Baru nak jejakkan kaki saya di luar, terperanjat kisi. Nampak ada perempuan duduk dekat sofa, tapi nampak belakang sebab badannya pandang ke hadapan. Saya terperanjat. Benda tu sambil dari belakang saya dapat lihat bermain-main dengan rambutnya. Dia panggil nama. Mus. Mus. Kisi, saya tutup pintu, masuk dalam bilik. Istighfar berkali-kali. Sampaikan kisi saya takut. Saya ambil Al-Quran, duduk bersila atas katil. Saya baca dan baca, hilangkan takut. Gangguan tu hilang begitu saja. Malam kedua tak ada apa-apa. Malam ketiga, masuk malam kelima. Setelah gangguan yang pertama, kali ini lebih teruk. Saya sedang baring tidur dekat atas katil. Tiba-tiba rasa panas. Panas sangat. Saya bangun. Tengok kipas angin saya dimatikan. Hairan, siapa pula yang tutup kipas? Saya bangun, hidupkan kipas yang dah dimatikan, kata Encik Mustafa. Apabila saya nak baring balik dekat katil, saya perasan kisi, dekat selimut saya di atas katil tu, macam ada susuk tubuh orang baring. Kisi, bentuknya macam manusia kisi bawah selimut. Saya tak berani nak tarik. Saya terus matikan kipas, saya keluar dari bilik, tidur dekat bilik sebelah. Gangguan makin menjadi-jadi apabila saya duduk dalam rumah. Waktu itu nak dekat waktu maghrib. Sedang duduk nak makan. Baru balik dari kerja. Ada perempuan di kisi jalan belakang saya masuk dapur dan terus hilang begitu saja. Banyak gangguan. Rupa-rupanya saya dapatkan bantuan seorang ustaz yang saya kenal. Datang cuba tengokkan rumah. Dia tanya saya, awak ada musuh dengan sesiapa tak? Setahu saya lah, saya tak ada musuh dengan orang. Kalau orang tak suka benci saya pun, yang paling latest, kata Encik Mustafa, mungkin bekas isteri saya dan juga mak mentua saya. Dia kata berhati-hati, ada orang nak cuba kacau awak ni. Rumah ni bila kasih balik? Saya kata nanti dalam proses. Jadi kisi, setelah 2 minggu, akhirnya rumah tu diserahkan balik. Apa yang berlaku pada saya adalah satu perkara yang menyeramkan. Malam yang terakhir, kata Mustafa, bila saya sedang duduk di ruang tamu sambil makan menonton TV sekitar pukul 11 lebih malam, kisi, pintu bilik saya dihempas sekuat-kuatnya. Bukan 1 tapi 3 pintu bilik ditutup dengan begitu kuat sampaikan saya terperanjat. Yang paling dahsyat apabila saya terperasan kisi, saya dengar sesuatu bunyi benda sirit-sirit. Saya pusing belakang, kiri, kanan tak ada apa-apa. Saya terus yang menonton televisyen. Depan televisyen saya, di bawahnya almari yang ada kaca. Kemudian daripada refleksi kaca tu, saya tengok betul-betul dekat sofa sebelah kiri saya, tepi armrest dalam keadaan merangkak, saya nampak kisi ada perempuan sedang tengok saya tersenyum melalui reflection daripada TV, ya, daripada almari TV yang ada di hadapan saya, kata Encik Mustafa. Bila saya nampak muka wajah wanita tu, saya terperanjat kisi. Saya ketakutan. Rupa-rupanya saya mungkin, ya, saya salah, tapi saya rasa isteri tak puas hati sebab saya tinggalkan dia, sebab saya berpisah dengan dia. Saya nak tanya pada para pendengar Misteri Jam 12, adakah dengan berpisah dengan isteri, saya telah pun melakukan satu kesilapan? Kalau betul, berilah tahu saya. Saya ingin tahu, adakah saya dah buat satu kesilapan dalam hidup ini?
Terima kasih dari Mustafa. Dari Tina, Assalamualaikum KC dan juga para pendengar MJ12. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah misteri dan perkara ini berlaku di salah sebuah kawasan di seberang. Saya dengan suami memang suka sangat makan dekat satu kawasan kedai inilah. Kedai ini memang KC masakan dia. Nama kedai, okey tak mau sebut lah Kadang-kadang mungkin tahu-tahu ni buat cerita ke. Jadi Katanya di sini kedai ini merupakan gerai Gerai ini merupakan gerai di tepian jalan dan ramai sangat orang akan berpusu-pusulah tak kira waktu untuk makan di gerai ini. Tapi perkara ini dah lama berlaku KC. Sekitar tahun 2002 saya dengan suami memandu ke sana pergi kedai itu dengan cara tidak sengaja. Sebenarnya saya lapar, suami pula lapar, sama jugalah kami setelah penat memandu daripada kawasan Kuala Lumpur nak pulang ke Singapura. Dalam perjalanan ternampak kedai ini di tepi jalan dan memang terasa lapar, saya dengan suami pun berhenti. Ya, kata Tina lah bila berhenti di tepian jalan ternampak kedai ini, kami pun pergi menghampiri gerai tersebut dan makan. Apa yang kami makan adalah makan sate. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, satu-satunya peristiwa yang cukup mungkin boleh dikatakan misterius. Saya tengok tempat kedai gerai itu memang ramai KC. Ya, mungkin orang Singapura juga ada, orang-orang tempatan juga ada sedang makan sate, seronok makan. Jadi saya dengan suami kami pesan sate kijang sebab di Singapura tak ada sate kijang, tak boleh cari KC. Dah pesan, saya pun duduk. Dan apa yang berlaku, saya ni hantu lauk sate. Kuah sate ni suka saya makan. Dah makan kuah dah habis, saya suruh suami saya ambil. Ya, suruh suami saya isi baliklah kuah sate yang dah habis. Suami saya pun angkat. Dan bila suami saya nak ambil kuah sate ni, tukang bakar sate, penjaga gerai ni sedang sibuk hantar-hantar sate dekat orang-orang yang sedang makan. Jadi suami saya secara automatik, ya, dia konon-konon nak step pandai, dia masuk dalam dekat tepi kedai ni, dekat tepi gerai ni ada tempat kuah sate, dia pun ciduk, dia masukkan tu, dia gaul ciduk. KC bila suami angkat terperanjat KC. Suami angkat senduk nak tuangkan kuah, terperanjat kerana suami terciduk sesuatu yang tidak harus berada dalam kuah sate tersebut. Sekali pandang, suami saya kata macam lampin wanita. Suami saya terperanjat, lelaki tu pusing. "Hei, apa kau buat?" Dia marah suami saya. Suami saya terus letak senduk tu, pergi ke arah saya. "Mah, jangan makan, Mah. Mah, jangan makan, Mah." "Kenapa, bang? Jangan makan." Jalan. Suami saya letak RM20 atas meja, naik kereta, terus berdesut berlalu pergi. Kita boleh nampak semua orang sedang makan tengok kita. Orang tu marah KC dengan suami. Saya nak keluar tu daripada kawasan tu, suami nak memandu, nak pergi ke main road. Sempat saya tengok pegerai tu, pegerai tengok dengan mata terbeliak, macam marah saya dengan suami. Suami tanya, "Bang." Saya tanya suami, "Bang, kenapa tadi, bang?" Suami ceritakan, saya terus nak muntah KC. Saya suruh suami berhenti tepi jalan. Saya keluar, saya jolok-jolok tekak saya, sampaikan saya keluarkan balik apa yang saya makan. Entahlah KC, sate yang dia bakar tu sate kijang, mungkin sate sebaliknya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih KC dan selamat tengah malam. Kata Encik Daud, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Encik Daud. Saya pendengar misteri jam 12 dan saya bukan orang Singapura. Saya berasal dari sebuah kampung yang diberi nama Kampung Mersing Kanan. Kisah yang ingin saya ketengahkan ini peristiwa pengalaman saya. Berlaku agak lama tahun 1998. Ketika itu saya sedang kayu basikal. Sebenarnya saya baru saja balik. Sedang duduk berbual dengan teman-teman saya di salah sebuah kedai kopi berdekatan dengan kampung saya. Daripada kawasan kedai kopi itu nak pulang ke rumah, saya akan berkayuh basikal. Dan kata Encik Daud,
pengalaman peristiwa saya memang cukup menyeramkan. Apa yang berlaku, sedang saya kayu basikal saya ni Casey, saya terserempak dengan seorang anak gadis yang menangis. Saya sempat berhenti dan sempat saya bertanya, "Dek, kenapa nangis, Dek?" Bila saya hentikan basikal saya di tepinya, dia kata dia sesat, tak tahu mana jalan. Saya tanya tinggal mana. Dia sebut nama jalan ni. Bayangkan para pendengar, dia kata dia tinggal dekat kawasan ni. Dekat dengan kawasan, nama jalannya saya tak perlu sebut lah Jalan Tun Dr. ... lah, kata beliau. Jadi saya kata, Encik Daud, saya tahu jalan tu, tapi agak jauh daripada mana saya tinggal. Saya tanya kenapa boleh sesat sampai sini. Dia kata dia jalan-jalan dengan teman-temannya, jadi dia berpisah. Temannya entah ke mana, dia entah ke mana. Jadi saya kata boleh adik ikut pakcik balik dulu, kata Cik Daud. Bayangkan para pendengar, waktu ini dah malam. Jadi katanya adik ikut pakcik balik dulu, pakcik ambil motosikal, pakcik hantar adik balik. Boleh? Dia kata baik pakcik. Jadi budak ni duduk di belakang kisi, belakang basikal saya. Saya kayu. Dalam hati, budak ni usianya saya rasalah sekitar darjah 6, 12 tahun. Basikal yang saya kayu ni punyalah berat. Beratnya macam saya angkat orang badan gemuk kisi. Kayu, naik lengu kaki saya. Sampai satu tahap, kata Encik Daud, saya terpaksa berhenti, rehatkan kaki saya letak atas lantai kisi. Kemudian saya kayu lagi. Kayu, budak ni diam, tak berbual dengan saya, tak menangis. Duduk diam dekat belakang. Akhirnya, selalunya kisi daripada mana saya jumpa budak ni, nak sampai rumah saya, makan masa lebih kurang 10 minit kalau kayu basikal. Tapi pada malam tersebut agak lambat sedikit saya sampai, nak dekat 20 minit setengah jam baru sampai depan pintu rumah saya. Sebab apa? Kayunya sedikit kemudian rehat. Kayu rehat sebab budak ni berat. Sampai depan rumah, saya kata pada budak ni, adik tunggu sini sekejap. Pakcik masuk dalam ambil kunci motor. Saya masuk dalam, ambil kunci motor. Kemudian isteri tanya, abang nak ke mana? Kata Encik Daud, saya kata, tak ada budak ni kesian, dia sesat. Dia kata dia tinggal dekat jalan Tun Dr. ... Jadi abang nak pergi hantar ni sekejap. Awak di rumah Budak mana bang? Tu kat luar tu tengah tunggu. Jadi saya keluar dulu. Saya keluar, saya pun hidupkan motor. Budak ni saya cakap, "Dik, naik sini cepat. Nanti abang hantar balik, pakcik hantar balik sekarang." Jadi baru nak tunggang motor ni, isteri saya pun berdiri depan pintu. Isteri di depan pintu, saya tengok cermin, nampak isteri, saya toleh. Saya pergi dulu nanti saya balik. Bang, budaknya mana? Kata Encik Daud, saya toleh dekat belakang motosikal, tak ada orang kisi. Saya istighfar, astagfirullahalazim. Tadi belakang ada orang ni. Bang, biar betul bang. Kata Encik Daud, kebetulan isteri saya ketika itu tahun 1998 baru sahaja melahirkan anak yang pertama. Anak itu baru berusia 4 bulan kisi. Setelah isteri saya tegur, saya tengok budak tu dah tak ada. Bayi dalam rumah saya menangis. Saya istighfar, isteri saya dengan saya lari masuk dalam motosikal saya sampai jatuh. Masuk dalam bilik kisi. Anak saya menangis, dokong. Sedang dokong, isteri saya sedang tenangkan anak sambil dia selawat. Saya tanya isteri, "Awak?" Saya tanya, "Jangan marah Jangan terkejut." "Kenapa bang?" Awak tengok dekat leher anak kita, Wak. Ada bekas orang cekik." Saya akan bacakan kiriman ini dari Encik Yaakob berkongsi pengalaman. Kisah Encik Yaakob. Pengalaman Encik Yaakob. Katanya kisah ini berlaku ketika beliau memancing
di salah sebuah pantai di Singapura. Dia sebutkan di sini, kemudian dia letak bracket, dia kata tolong jangan sebutkan nama tempatnya, hanya untuk kisi yang tahu saja. Saya suka memancing. Selalunya saya akan pergi seorang diri kerana isteri dan anak-anak semua tidak suka. Memancing ini adalah hobi saya sejak kecil sampailah saya dah beranak pinak. Kata Encik Yaakob, pada satu malam ini saya memang nak memancing. Saya pun dah siapkan perkakas memancing. Bila saya tengok jadual, air pasang 1:05 pagi. Saya keluar rumah sekitar pukul 11 malam. Maklumlah keesokan harinya, kata Encik Yaakob, saya tidak bertugas. Bila sampai dekat kawasan memancing, tidak begitu ramai orang. Memandangkan keesokan harinya merupakan hari Isnin, mungkin ramai yang bertugas tu tidaklah bermalam di tepian pantai. Hanya saya seorang saja kisi. Sebelum tu saya jalan adalah beberapa orang yang lain agak jauh dari saya. Saya suka pancing jauh-jauh, dalam-dalam, jauh dari orang. Tenang, sunyi dan tak ada gangguan. Sedang saya memancing kisi, tiba-tiba ini katanya lebih kurang 15 minit setelah saya pasang joran, saya duduk. Saya nampak air berkocak. Saya fikirkan ada ikan, mungkin ada benda lah. Saya pun tengok tenung lama atas air itu, berkocak lagi. Ada bawa lampu suluh, saya suluh tapi tak jelas sebab lampu suluh saya jenis yang kecil. Saya cekalkan hati. Saya tanggalkan selipar saya. Saya masuk dalam air. Air itu dah sampai dekat lutut saya kisi. Tapi kocakan air itu agak jauh sedikit, saya tak dapat pergi. Bila saya suluh, kocakan air itu tiba-tiba berhenti, kata Encik Yaakob. Saya tengok lama-lama kisi, perhatikan betul-betul. Nampak hitam sangat. Rupa-rupanya apa yang saya nampak kisi, kepala orang dalam air kisi. Rambut hitam seolah-olah terapung-apung. Saya naik takut. Bila saya pusing nak naik ke darat, kaki saya dipegang oleh sesuatu, tak boleh bergerak, dan benda tu tarik saya sampai saya jatuh masuk dalam air. Walaupun air citik, hanya sampai buku lali, bila jatuh muka termasuk air, saya hampir-hampir lemas. Betul kisi. Dalam hati ni tak tahulah benda apa yang tarik kaki saya. Tapi saya cuma boleh baca dan istighfar berkali-kali kisi. Saya ingat Tuhan. Dengan kuasa Tuhan jugalah benda tu tiba-tiba lepaskan genggaman. Saya dengan segera lari sampai terjatuh-jatuh atas pasir. Tarik joran saya dan tak berani kisi untuk memancing dekat kawasan tu ataupun masuk ke dalam air pada waktu malam. Saya tak pasti apa yang tarik, tapi itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Daripada Hashimah berkongsi kisah. Katanya, Assalamualaikum, saya Hashimah dan pendengar setia MJ12 dari Lorong Yulian. Kisi, mungkin Kisi belum pernah dengar tempat ini ataupun belum pernah kunjungi kawasan Lorong Yulian. Pada waktu malam, selepas jam 10, kawasan ini memang sunyi sepi. Susah nak nampak orang dekat kolong-kolong blok Kisi. Kata Hashimah, pengalaman peristiwa saya ini berlaku setelah, katanya di sini, saya pulang daripada Pulau Ubin ketika saya memancing di sana dengan suami. Kes ini berlaku sekitar awal tahun 2010, iaitu tahun lalu, pada bulan mungkin awal tu Januari Februari lah ya, tak tetapkan di sini. Kata Hashimah, saya dengan suami memang minat pancing tapi belum pernah lagi ke Pulau Ubin sehinggalah pada tahun yang disebutkan itu, awal tahun 2010, saya dengan suami telah pun berhasrat untuk ke Pulau Ubin. Sampai di sana kami bermalam. Kisi, sepanjang kami bermalam di sana pelbagai gangguan yang kami alami. Antaranya dengar bunyi orang berlari, ya, antaranya juga bauan wangi. Bayangkan tengah-tengah hutan Kisi, boleh bau harum wangi, dan bau itu seolah-olah dibawa oleh angin datang meluru ke arah saya. Yang menakutkan sangat-sangat, saya dengan suami sedang duduk dalam kemah. Kami duduk di dalam. Di luar hujan renyai-renyai. Tiba-tiba Kisi, ada orang masukkan kepala dalam kemah. Dia boleh tanya, Kak, sini ada kubur tak? Cuba anda bayangkan kata Hashimah, beliau memancing dengan suami di Pulau Ubin. Ketika itu hujan renyai-renyai, jadi beliau buat keputusan dengan suami masuk dalam kemah.
dan duduk dalam khemah sementara di luar tu hujan tak nak basah. Dalam malam itulah di Pulau Ubin yang kiri kanan depan belakang semua hutan penuh dengan pohon-pohon dan mungkin lalang-lalang, rumput-rumput, ranting-ranting dan sebagainya. Dalam keadaan gelap gelita, ada perempuan masukkan kepala dalam khemahnya dan bertanya, Kak, sini ada kubur tak? Setelah kejadian itu, saya dengan suami makin takut. Kami tak keluar memancing. Bila terbit saja matahari, saya dengan suami kelam kabut tergopoh-gapah, bungkus barang-barang pancing pulang ke rumah. Fikirkan tak ada apa-apa. Saya masih ingat lagi kisi. Waktu itu malam, saya terasa lapar. Jadi saya keluarlah turun ke bawah dan pergi ke kawasan Serenggun untuk beli makan. Saya suka jalan kaki. Sampai saja sana, saya beli makan dan pulang ke rumah. Waktu itu dah sekitar 11 lebih malam. Sedang saya jalan, ya saya teringat akan kisah yang berlaku dekat Pulau Ubin. Jadi saya pun buat bodoh lah, tak nak fikir yang bukan-bukan. Tapi rasa takut sebab rumah saya, lorong Liulian ni agak sunyi dan sepi. Sampai di kolong blok, saya picit lift. Lift pun turun, pintu lift terbuka. Saya masuk dalam. Bila saya masuk dalam, kisi pintu lift tertutup. Saya tekan tingkat rumah saya. Dalam lift memang kosong, tak ada orang kisi. Sampai saja dekat satu tingkat, pintu terbuka. Dekat belakang ada orang. Kak, tumpang lalu. Kisi, bila saya dengar dia kata Kak, saya terus terperanjat. Saya toleh belakang. Dekat belakang saya ada orang kisi. Perempuan ni keluar daripada lantai yang saya pun tak picit tingkatnya, kata Hashimah. Dalam perjalanan di atas, saya istighfar, baca dan baca dan baca dan baca tanpa henti. Pintu lift terbuka dekat lantai rumah saya. Saya ni terfikir, suara tadi tu macam pernah saya dengar. Fikir kisi. Baru teringat, suaranya sama macam perempuan yang tanya saya dekat Pulau Ubin dengan suami, Kak, sini ada kubur. Okey saudara, kita akan teruskan dengan satu lagi kisah yang saya ceritanya disampaikan kepada saya lah. Saya tak begitu ingat sangat, tapi ini bukan dari email, bukan SMS. Ini orang tu cerita kat saya nak ketengahkan pada anda semua. Kata beliau tugas di salah sebuah kawasan tempat pembuangan sampah di Singapura. Dan katanya situ memanglah macam-macam benda kadang-kadang boleh ternampak, terlihat, boleh dirasakan. Dan ada dua pekerja Bangladesh ni ketika itu sedang membersihkan salah sebuah kawasan. Dan dekat atas siling tu tiba-tiba mereka terdengar sesuatu lah, bunyi keduk-keduk macam benda lari dan sebagainya. Dan apa berlaku, kedua-dua budak ni, pekerja Bangladesh ni, terus memandang ke atas lah, tengok kat siling ni apa benda dekat atas. Mungkin tikus ke, tapi takkan bunyinya begitu kuat. Dan tahulah kalau dalam pejabat ataupun bilik office ni, kalau silingnya selalu ada macam ventilation, tempat aircon keluar masuk kan. Jadi salah satu tempat tu mereka tolak tu berlubang lah. Tengok dalam, tiba-tiba nampak ada benda kisi, katanya tak tahulah benda apa yang lompat, warna hitam, lompat ke bawah. Kedua-dua Bangladesh ni, pekerja dari Bangladesh ni, tiba-tiba mereka dua sampai terduduk ketakutan melihat sesuatu yang memeranjatkan. Dan itulah mereka sampai cuti sakit 2 hari ambil MC, tak boleh lupakan pengalaman. Dan ada juga yang bertugas di sana menceritakan tentang ternampak tengah-tengah buang sampah tu ada orang dekat bawah sedang duduk dan sebagainya. Dan itulah antara kisah yang saya diberitahu. Ada seorang abang ni juga telah pun berkongsi pengalaman pada saya. Beliau bekerja sebagai pemandu lori sampah. Dan katanya kisi memang tidak menjadi satu kemuskilan kalau dah memandu lori sampah ni bertahun-tahun lamanya. Kadang-kala saya dengan teman saya, kami selalunya bertugas bertiga. Dua orang akan duduk di hadapan, satu akan berdiri dekat belakang lori lah bila kita pergi ke rumah-rumah privat ni, khususnya rumah-rumah banglo, untuk kutip sampah-sampah mereka. Jadi pada satu hari ni, seorang teman saya tidak bertugas. Jadi kami berdua duduk
dekat depan. Saya memandu, teman saya satu lagi ni merupakan dia katanya truck crew lah, kru untuk angkat sampah. Dan bila sampai ni dekat kawasan, saya masih ingat lagi Kisi, waktu tu kami mula bertugas agak awal pagi. Jadi sedang nak angkat sampah-sampah dekat rumah-rumah ni, saya terperasan Kisi, dekat lori sampah saya, bila saya tengok side view mirror, macam ada kain putih yang berkibaran. Jadi saya perhatikan lama Kisi, saya tengok lama. Saya berada betul-betul dekat simpang nak masuk dalam rumah-rumah privat ni. Teman saya kata, apa kau tak jalan lagi? Jalanlah. Saya angkat tangan, saya kata tunggu. Tapi saya tak cakap. Saya cuma angkat tangan, suruh cakap tunggu je. Jadi saya tengok, perhatikan lama. Kau tengok apa ni? Teman saya pun cuba tengok. Dia pun terperanjat Kisi. Nampak Kisi dari side view mirror, dekat belakang tu seolah-olah ada orang sedang berdiri dengan kain putih dapat kami lihat. Dan kami dapat rasakan Kisi, lori sampah yang seberat-berat alam Kisi boleh bergegar macam ada benda gegarkan lori tersebut. Saya dengan teman saya Kisi punyalah takut. Waktu tu kami berdua terus pandu lori masuk semakin dalam. Bila tengok benda tu dah hilang, dan kami dapatlah lakukan tugas. Tapi teman saya takut. Selalunya, ya, kata abang ni, tak ada nama nampaknya, kalau kita sampai dekat rumah-rumah banglo ni, teman saya satu ni akan berdiri dekat belakang. Jadi tak payahlah masuk lori, keluar lori, masuk lori, keluar lori, kan buang masa. Dan memang memenatkan, nak panjat lori tu besar dan tinggi. Bila ada nampak benda tu, teman saya ni mati-mati tak nak berdiri dekat belakang. Setiap kali dia akan berdiri dekat depan lori ataupun duduk dalam lori, dan akan makan masa. Saya sampai marah. Saya kunci pintu lori, dia pegang dekat lori tu, berdiri dekat luar saja. Itulah peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam. Apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Encik Mas Wan. Saya adalah seorang pemandu teksi. Kisi, kita bertugas sebagai seorang pemandu teksi, kadang-kala memandu satu hari. Ini untuk pemandu sepenuh masa. Ada juga yang berkongsi dengan relief driver. Saya berkongsi, saya pemilik teksi dan saya ada relief driver. Relief driver saya pada mulanya bertugas waktu malam, saya bertugas waktu siang. Jadi entah setelah saya rasa 2 bulan dia bertugas bekerja dengan saya, dia minta saya tukar. Dia kata dia tak nak kerja malam lagi. Saya tanya kenapa. Dia kata satu, susah tak cukup tidur. Dan pada mulanya saya tak naklah, sebab saya kata perjanjian kita, saya tugas siang, dia tugas malam. Tapi dia jelaskan pada saya sesuatu yang saya ni nak tahu, adakah benar penjelasan dia. Relief driver pernah cerita pada saya yang dia pernah memasuki kawasan tanah perkuburan. Dia menghantar seorang makcik tua yang katanya nak ke sana. Dia menghantar makcik itu, dan lama juga dia tunggu. 15 minit tidak kelihatan makcik tersebut. Akhirnya dia keluar dengan tidak mendapat bayaran teksi pun. Jadi benda itu pernah menghantui beliau, sehingga kan takut untuk bertugas dan mendapat penumpang di waktu malam. Jadi dia minta saya tukar dengan dia. Dia kata pada saya, tolonglah. Jadi saya kata boleh, saya ambil alih untuk 2 minggu dahulu. Saya tengok macam mana. Kalau saya tak boleh bertugas malam, sebab saya ada tanggungjawab yang lain di waktu, katanya di waktu malam lah. Saya berniaga di waktu malam di salah sebuah kawasan di Singapura. Jadi kalau tak boleh, saya terpaksa kata kena minta relief driver yang lain. Jadi bersetuju. Dia tugas siang, saya 2 minggu bertugas malam. Tak ada apa-apa pun Kisi. Tapi sampailah satu malam ni, kebetulan Kisi, hari Khamis malam Jumaat, saya keluar ni dengan rasa tak sedap di hati. Sebenarnya isteri saya sakit. Isteri saya kata tak perlulah bang keluar. Tapi saya kata pada isteri, saya perlulah. Sekurang-kurangnya dapat duit bayar sewa teksi pun jadilah. Jadi akhirnya saya keluar Kisi dengan rasa berat, tapi saya tetap keluar rumah. Sepanjang perjalanan Kisi, 2 kali saya lupa barang. Pertama, saya lupa beg duit saya naik atas. Dah ambil beg duit, saya turun bawah. Kali kedua sampai teksi, saya lupa kunci teksi. Naik atas balik, ambil kunci teksi, saya turun bawah. Dan untuk pengetahuan Kisi, kata orang-orang tua, kalau kita dah keluar rumah, tiba-tiba terlupa barang, ini ada satu petanda yang tak baik kalau kita patah balik. Jadi Kisi, 2 kali saya patah balik rumah. Kemudian saya memandu dengan hati yang tak sedap. Pandu malam tu tak ada penumpang. Malam sebelumnya okey.
Akhirnya saya masuk dekat kawasan mana, Kisi? Saya teringat akan kata teman saya. Dekat kawasan Jalan Bahar yang dihantar seorang makcik ni. Jadi kata Encik Mas Wan, saya pun pandu. Pandulah dekat Boon Lay, pusing-pusing-pusing. Dapat seorang penumpang ni. Penumpang ni pun saya hantar pergi Jurong, dekat kawasan dekat. Akhirnya malam tu cuma dapat 4 atau 5 penumpang saja. Setelah itu saya buat keputusan untuk lalu. Nak pergi Chua Chu Kang. Jadi saya gunakan Jalan Bahar, Kisi. Bila masuk dekat kawasan tu memang seram, sunyi, tak banyak kenderaan. Lalu dekat kawasan dia panggil CDA, Civil Defence Academy, kata Cik Maswan. Dekat sana pula, betul-betul depan CDA tu ada bus stop. Saya pun pandu sampai dekat bus stop tu. Saya pun slow down ataupun perlahankan taksi saya. Saya kemudian dari situ saya perlahan bergerak taksi saya ni selaju 30 km sejam. Sampai dekat depan bus stop selepas itu, saya berhentikan taksi saya. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada apa-apa. Saya buat satu perkara yang bodoh, kata Cik Maswan. Mungkin yang pernah menggunakan Jalan Bahar tahu. Dekat Simpang 4, betul-betul selepas masjid. Dekat Simpang 4, kalau kita belok kiri, kita akan masuk bahagian dalam kubur. Di sana merupakan tempat bakar mayat orang-orang bukan Islam. Saya ni boleh tergerak hati nak masuk dalam, Gisi. Bayangkan para pendengar, kata Cik Maswan, saya pun signal sebelah kiri. Saya belok kiri, masuk dalam sekali. Dalam banyak-banyak tempat, Gisi. Dalam banyak-banyak tempat. Bila saya dah masuk dalam, dekat dalam tu ada bus stop. Dekat bus stop tu ada orang. Entah sedang tunggu apa. Saya dari jauh dah nampak Kisi ada perempuan ke susuk tubuh sedang duduk dekat bus stop. Dengan segera saya tekan brek, masuk reverse gear, saya ghostan selaju-lajunya sampai langgar sesuatu. Saya tak berani, Kisi, nak keluar. Saya buat 3-point turn, lalu terus beredar di sana. Kisi, bila saya keluar, saya tak pergi Chua Chu Kang. Saya dah patah balik kerana lebih dekat nak pergi Boon Lay dekat kawasan tu. Dari jalan Chua Chu Kang, harus saya merembuhi kubur-kubur yang lain. Malam tu, Kisi, saya rasa seram sejuk. Saya tak berani nak balik rumah. Sebab kata orang-orang tua, kalau dah ternampak, benda tu akan ikut balik. Lebih baiklah kita pergi singgah-singgah kedai kopi ataupun duduklah dengan teman-teman. Itulah pengalaman saya, Kisi, dari Cik Maswan. Dan akhir kata di sini, saya dah tak bertugas malam lagi. Sekarang ini relief driver Cina yang baru pula ambil alih tugas saya di waktu malam. Teman saya sebelum ini terpaksa, katanya saya batalkan dia untuk memandu di waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Cakap tentang kampung Waksan ni, ada seorang teman yang SMS ni dan katanya ini dia. Kisi, saya pernah solat di salah sebuah masjid di kawasan Sembawang. Kalau tak silap saya, nama masjidnya Pertempatan Kampung Sembawang, something like that. Oh, dia Pertempatan Kampung Sembawang, Masjid Pendapatan Melayu Kampung Sembawang, kata Encik Ahmad. Dan waktu itu saya nak solat Isyak, Kisi. Tapi saya memang suka ke sana, tapi dah lama tak pergi. Sana tenang sangat, Kisi. Setelah solat Isyak, saya pun pakai selipar keluarlah nak jalan-jalan ambil angin. Maklumlah dekat dalam masjid tak boleh isap rokok. Saya keluarlah masjid, sampailah dekat tepi pantai. Jadi saya nampak ada budak ni berdiri. Ada seorang gadis ni berdiri betul-betul dekat tepi pokok. Saya pun berdiri di sana. Saya pun habiskan rokok saya lah sambil melihat keindahan malam itulah yang gelap gelita dengan bunyi cengkerik. Tiba-tiba saya nampak perempuan ni jalan. Dia pusing, ya. Cara dia pusing tu bukan macam manusia biasa. Cara dia pusing tu lemah lembut, dia pusing. Dia jalan, saya perhatikan perempuan ni pergi mana. Dia jalan dekat tepi pohon besar tu ada bukit. Dia naik bukit tu masuk semak samun. Saya pun rasa pelik. Kenapa perempuan ni masuk dalam semak samun? Casey, sedang saya nak jalan, entah macam mana saya boleh macam terpukau dengan terpanggil
Ya, wanita ni saya ikut dia dari belakang. Saya berdiri tengok, mata berkeliaran cari mana perempuan tadi aku nampak ni. Beberapa minit kemudian, ada orang pegang bahu saya. Saya toleh. Dia tanya, apa kamu buat kat sini? Tak ada tadi. Tak apa, jangan cakap. Masuk masjid. Masuk masjid, saya pun duduk. Dia cerita kisah pakcik ni lah yang tadi solat berjemaah dengan saya ramai-ramai. Boleh kata, kamu kalau nampak benda jangan ikut. Jangan tegur. Kalau benda itu ikut balik, kamu dengan anak isteri susah. Sudah. Jangan tanya lagi apa benda tu. Tak tahu lagi siapa benda, tapi memang cukup menyeramkan. Saya macam terpukau bila ternampak benda tu. Baiklah teman-teman, Ria 897, saya akan bacakan kisah rumah puaka di seberang. Kisah yang tak dapat dilupakan. Kiriman ini datangnya daripada Encik Din berkongsi pengalaman. Dan katanya ini adalah pengalaman yang benar-benar berlaku, percaya atau tidak terpulanglah pada individu. Sebab saya yakin ramai tidak percaya ataupun ramai percaya pada hantu, tetapi tidak akan percaya kewujudannya. Hanya percaya-percaya gitu. Tapi bila orang cerita, mereka akan rasa curiga. Betul ke boleh nampak? Kata Encik Din. Baik, kita teruskan dengan kisah Misteri Jam 12. Baiklah, kata Encik Din, saya pernah. Ini maksudnya kalau pernah tu dia dah jual rumahnya lah. Saya tak tahulah, dia tak cakap dia dah jual. Tapi saya pernah memiliki sebuah rumah. Ataupun rumah yang sebuah. Rumah 2 tingkat. Kalau nak beli di Singapura memang tak mampu kisi. Harganya jauh lebih mahal. Di sana tu kalau tukar mata wangnya agak besar. Dan perkara ini dah lama berlaku. Kalau tak silap saya katanya di sini, tahun 2003. Saya membeli sebuah rumah ni. Dan saya dah ulang alik dengan isteri dah banyak kali. Anak-anak pun jarang ke sana. Sebab anak-anak saya semua muda-muda. Ya, dan mereka lebih suka bergaul dengan kawan-kawan dari ikut saya dengan isteri balik rumah tu. Dan beberapa kali sebenarnya setelah saya membeli rumah tu, kalau tak silap saya nak dekat lebih 6 bulan, saya ajak ibu saya untuk tinggal, duduk dekat rumah tu. Yalah pada hujung-hujung minggu, tapi dia sering kali sibuk. Maklumlah ibu saya ni berniaga. Ibu saya berniaga dan dia juga bukan calang-calang orang. Kata Encik Din, akhirnya setelah hampir 6 bulan lebih rumah tu saya beli, hanya ulang alik pada hujung minggu saja. Kadang-kala ya 2 minggu, 3-4 hari saya dengan isteri akan duduk dalam rumah tu. Kemudian rumah tu akan dikosongkan. Tak ada penghuni pun saya tak siwakan. Malaslah kisi, kata Encik Din. Sampailah satu hari, ibu saya yang meniaga ini, ibu saya yang bukan calang-calang orang ini, datang. Saya jemput dia, kami pandu masuk ke Johor Bahru dan langsung pergi ke rumah. Rumah 2 tingkat kami di salah sebuah kawasan di Johor. Jadi kata Encik Din, apa yang berlaku? Kisah ini memang cukup-cukup menyeramkan. Sampai saja depan pintu rumah, saya keluar dari kenderaan. Saya buka pintu besi. Kemudian masuk kereta, pandu masuk dalam dengan segera tutup pintu besi. Ibu saya keluar. Ibu saya ni jenis yang susah nak ambil hati. Sebab itulah sampai 6 bulan dah beli rumah, barulah dia nak datang rumah saya. Saya buka pintu, dia keluar dengan isteri saya. Kami berdua masuk beri salam. Dia berdiri depan pintu. Aku tak nak masuk. Mak, masuklah mak. Aku tak nak masuk. Mak, kenapa mak? Rumah ni rumah puaka. Kisi bila dengar ibu kata macam tu, saya terperanjat. Mak, tolonglah. Selepas saya pujuk berkali-kali, kata Encik Din. Bayangkan para pendengar ya. Akhirnya ibu saya masuk dalam rumah. Tapi dia kata, aku malam ni takkan tidur. Kalau korang suami isteri nak tidur, korang tidurlah. Jadi rasa pelik.
Bayangkan ibu saya ni boleh tahan mata. Satu malam duduk dekat living room tonton televisyen sorang-sorang. Dia kata dia tak nak tidur. Jadi saya ni khawatirlah kesihatan ibu saya yang tak nak tidur. Isteri saya dah nak tidur. Saya bangun pukul 1 pagi. Saya pergi dekat atas, betul-betul dekat tepi tangga tu, tengok ibu saya sedang duduk menonton televisyen. Jadi saya panggil, "Mak, kenapa tak tidur, Mak?" Dia pusing tengok saya. "Kau pergi tidurlah. Aku tak nak tidur. Rumah ni rumah puaka, kau tahu tak?" Saya menjadi marah, tapi kena hormat Casey. Macam mana benci pun kena hormat, dia ibu kita kan. Keesokan harinya dia nak balik. Terpaksalah hantar ibu saya. Saya kata pada isteri, "Awak tunggu sini ya." Isteri pun nak ikut. Takut duduk rumah sorang-sorang, kata Encik Din. Jadi pagi tu sekitar pukul 8 lebih lah, saya hantar ibu saya balik Singapura. Dan saya dengan isteri masuk balik Johor, pergi rumah tu. Kami sempatlah sebelum tu makan-makan, pergi sana pergi sini, dan akhirnya pulang selepas pukul 10 malam Casey. Jadi 10 malam saya balik dengan isteri di rumah Johor kami. Isteri mandi, saya pun mandi. Setelah itu saya dengan isteri duduk di ruang tamu menonton televisyen. Tiba-tiba tekak ni terasa nak minum air pula. Saya pun bangun, saya tanya pada isteri, "Awak nak air tak? Saya buatkan." "Bolehlah abang buatkan saya Nescafe." Saya pun masuk dapur, saya bancuh air untuk isteri saya. Kemudian saya keluar. Setelah beberapa minit saya keluar. Jadi isteri saya sedang duduk dekat sofa. Saya datang menghampiri belakang isteri. Saya letak cawan, kedua-dua cawan atas meja. Saya duduk tepi isteri saya. Kami mula terus menonton televisyen. Jadi saya ambil air, saya minum. Dah 3-4 kali suap air tu saya minum. Saya tanya isteri, "Awak ni suruh saya buat air, awak tak minum?" Lepas tu Casey nak tahu dengar suara tingkat 2 rumah saya. "Bang! Bang! Bang!" Saya toleh, isteri saya dekat atas Casey. Saya toleh sebelah saya ni. Sebelah saya tak ada orang. Casey, sebelum ni pun ada gangguan, tapi cuma rasa-rasa saja. Bila ibu saya datang kata ni rumah puaka, baru saya faham apa maksud ibu. Saudara para pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan kisah ini datangnya daripada Saudari Amnah. Saudari Amnah berkongsi pengalaman dan kisah ini menceritakan tentang rumah yang beliau baru saja berpindah. Baru lebih kurang masuk 2 bulan. Pengalaman beliau, rumahnya di kawasan Jurong West. Kata Amnah, sebelum ini dah lebih hampir 2 bulan duduk di rumah baru ini. Tidak ada perkara yang menakutkan, yang menyeramkan berlaku. Tapi benda pelik mula berlaku setelah kakak saya, iaitu kakak ipar saya bernama Nuraini, datang menziarahi ibu yang sedang sakit dalam rumah. Ibu saya akan duduk bergili-gili. Mengikut kata Kak Amnah ataupun Saudari Amnah, ibunya akan bergili-gili tinggal rumah anak yang pertama sampailah yang terakhir, dan akan kembali pada anak yang pertama, bergili-gili akan menetap di rumah anak-anaknya. Jadi bila ibu saya tinggal dengan saya di rumah baru, dah hampir 2 bulan Casey, ibu saya sakit. Jadi ramai adik-beradik yang lain datang untuk menjenguk ibu yang sedang sakit tenat. Katanya kisah ini berkenaan dengan sebatang pokok. Pokok yang besar yang ada di hadapan rumah Puan Amnah yang disifatkan sebagai pokok berhantu. Baiklah. Tadi dah tahu sinopsis kisahnya. Kata Puan Amnah ataupun Saudari Amnah, pengalaman ini adalah tentang rumah baru saya Casey. 2 bulan lebih saya duduk sana. Tidak pernah ada apa-apa gangguan. Sampailah kakak ipar saya, Nuraini, datang untuk menziarahi ibu yang sedang sakit. Rumah saya di Jurong West. Kakak saya Nuraini ini sebenarnya ada penyakit. Bukanlah penyakit-penyakit yang kita boleh jumpa doktor. Penyakit yang dialami oleh kakak saya ini adalah penyakit buatan orang. Dalam badan kakak saya ada barang yang dihantar oleh orang. Orang yang nak membinasakan kakak. Entah kenapalah, kata Amnah. Kisi kakak saya kadang-kala pada waktu maghrib, dia akan menurun.
Kadang-kala dia akan menangis, menyanyi dan sebagainya. Jadi pada satu hari, dia datang ke rumah saya. Rumah saya di tingkat atas. Dia masuk menziarahi ibu yang sedang sakit. Kami duduk berbual. Jadi dia dapat satu panggilan. Waktu itu waktu petang, Kisi. Kalau tak silap saya, selepas waktu asar, kata Amna. Sedang kami berbual, telefon bimbit kakak ipar saya Nuraini berbunyi. Kakak ipar saya keluar dari rumah nak berbual di luar koridor. Bila dia berbual di luar koridor, saya dengan ibu saya yang sedang sakit ni masih lagi duduk berbual. Dan kami tengok tiba-tiba dah nak dekat setengah jam dia dekat luar. Saya pun manggil, Kak Ani, Kak Ani. Kakak ipar saya Nuraini tidak menyaut. Langsung tidak toleh dan pusing. Ada benda yang tak kena ni. Bila saya keluar, saya tengok Kisi telefonnya dah jatuh ke lantai. Matanya hanya tertumpu pada sebatang pohon yang ada di hadapan rumah saya di kawasan Jurong West. Kisi, saya teguh. Saya baca dahulu. Baca Bismillah sebelum saya meneguh menyebut nama Kak Nuraini. Selepas dah baca, saya panggil Kak Nuraini. Dia terkejut, dia pusing. Apa? Macam ada benda yang tak kena. Saya angkat telefon yang jatuh. Saya tanya kenapa, Kak? Dia kata tak ada apa-apa, kepalanya pening, mabuk. Dia nak masuk dalam. Malam tu dia tak balik rumah sebab dia pening kepala. Saya kata tak apalah, duduk rumah saya sudah. Boleh juga temankan ibu. Baiklah, dia bermalam di rumah saya, Kisi. Untuk pengetahuan Kisi, Kak Nuraini ini seperti saya katakan tadi, ada gangguan makhluk yang dihantar oleh orang kan? Kisi nak tahu? Pukul 2 lebih pagi. Ibu saya, suami sedang nyenyak tidur. Saya dengar orang berbual dekat luar rumah. Saya bangun, keluar dari bilik, ternampak pintu ruang tamu rumah saya terbuka luas. Alangkah terperanjatnya saya tengok dekat luar tak ada orang. Kisi, saya keluar, tengok kiri kanan dekat koridor pun tak ada orang. Tergerak hati saya nak jenguk dekat bawah. Bila saya jenguk, kakak ipar saya Nuraini sedang berdiri depan pokok yang saya sifatkan sekarang ini sebagai pokok berhantu. Saya takut nak turun ke bawah. Saya terpaksa kejutkan suami dan ibu saya yang sedang sakit. Saya kata pada ibu, saya nak turun dengan abang. Ibu duduk sekejap kat rumah. Ibu saya kata okeylah. Saya dengan suami turun ke bawah. Bila saya berbual dengan Kak Nuraini, dia pusing, dia kata apa? Ini tempat aku. Kenapa engkau kacau? Kalau engkau tak nak kena kacau, kau naik atas. Bila dengar amaran yang diberikan oleh kakak ipar saya Nuraini, saya terperanjat. Suami saya panggil Pak Long dan juga seorang tukang ubat namanya Cik Baka untuk datang. Datang untuk membantu kakak ipar saya Nuraini. Cik Baka datang lebih kurang 1 jam kemudian. Dia baca surah-surah berikut ini. Kemudian kakak ipar saya pingsan. Saya, suami angkat dia naik ke atas Kisi. Sampai dalam rumah dia mula menurun. Dia mula tunjuk-tunjuk pada pokok tersebut. Setelah perkara ini habis, ingatkan dah selesai Kisi. Kisi nak tahu, 2 hari kemudian merupakan hari Khamis malam Jumaat. Saya dalam rumah seorang diri. Suami bertugas malam. Ibu saya sedang sakit, nyenyak tidur. 2 hari kemudian itulah, pukul 1 lebih pagi, saya dengar ada orang ketuk pintu rumah saya. Saya bangun dari katil, keluar dari bilik, buka pintu ruang tamu. Alangkah terperanjatnya ternampak ada seorang makcik tua. Saya tanya, makcik, ada apa makcik? Dengan suara yang terkata-kata, Nuraini ada dekat dalam. Nuraini ada dekat dalam. Apa cik? Makcik cari siapa? Nuraini ada dekat dalam. Makcik salah rumah lah. Saya tutup pintu Kisi.
Kemudian makcik tu ketuk lagi. Saya tak berani buka. Masuk dalam bilik, saya tidur ketakutan sampailah ke pagi. Rupa-rupanya dipendekkan cerita, kata Amnah, kakak saya, jin yang menghantui badan kakak saya telah pun bergabung dengan jin yang mungkin ada pada pokok tersebut. Malam-malam hari, Casey, perempuan tua datang ketuk pintu rumah, tanya kakak ipar saya ada dalam rumah tak. Saya pun tak kenal sebenarnya siapa perempuan tu. Berikut ini adalah kiriman daripada SMS Encik Said Alatas. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Wah, panjang bercuti. Saya sabar menantilah. Harap-harap Casey sihat dan juga apa jua misteri jam 12 ada atau tak ada. Betul kata Casey, kita harus menghormati sesiapa jua yang mengendalikan rancangan di Ria. Kita kena hormat DJ yang bertugas, tak boleh buat sesuka hati. Baik, tadi Casey ada bercerita tentang seorang lelaki Thai yang tidur dalam keranda untuk hilangkan gangguan isterinya. Memang Casey, di negara tersebut macam-macam perubatan, macam-macam cara. Walaupun orang tu mengaku yang dia ini pakar, tapi ingatlah kita harus pilih jalan yang benar. Kadang-kala tu orang tu kata, ya macam kita tengok cerita Robin Hood, dia mencuri untuk beri kepada yang miskin, tapi cara mencuri dan beri pada yang miskin tu salah. Jadi berbalik pada saya mempunyai pengalaman di Thailand juga, perubatan di sana. Sekitar 2 tahun saya duduk sana, kata Cik Said Alatas. Dan antara perkara-perkara yang pelik yang dilakukan untuk perubatan ini adalah saya pernah ikuti seseorang dan ingin mengetahui, pelajari tapi tidak mempraktikkan. Terperanjat saya, ada seorang lelaki ni datang jumpa dengan seorang lagi teman kenalan teman saya, bangsa Thai. Dia katanya hidupnya sentiasa tidak begitu nasib baik lah. Boleh saya gunakan perkataan dalam bahasa Cina, hidupnya sentiasa macam suai lah, macam itulah. Jadi dia minta tolong lelaki ni untuk kembalikan nasib baiknya. Apa yang lelaki ni kena buat? Kisi nak tahu. Lelaki ni harus duduk dalam hutan selama 1 minggu. Dan apa yang berlaku? Lelaki ini dikahwinkan dengan salah sebuah pohon yang dah tua. Bila dapat tahu, pohon tu ada penjaga. Penjaganya adalah seorang wanita Thai yang dah lama mati dan dah tua sangat-sangat. Saya berada di sana, kata Cik Said Alatas, melihat upacara pemujaan macam-macam digunakan. Jangan cakap alat bakar kemenyan, arang, makanan yang disajikan, darah dan sebagainya. Mereka mula memuja benda-benda ini. Upacara diteruskan, saya lihat dengan mata saya. Saya nak membantah tak bolehlah, Casey, bukan tempat saya. Cuma saya tengok dan pelajari dari kesilapan orang lain. Dia puja tempat tu mula-mula tenang. Tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba ribut, Casey, macam dalam filem macam tu lah. Lelaki ni pula, ujung jari ibu kakinya diikat dengan benang warna merah yang agak tebal. Dan benang merah tu ditarik sampai dekat pohon yang dah tua ni, diikat. Dan dari situlah seolah-olah lelaki ini dikahwinkan dengan wanita yang dah tua ini, seolah-olah penjaga pohon tersebut. Selama seminggu lelaki ini tak dibenarkan pergi jauh daripada utasan benang yang diikat tu. Bayangkan, makan minum, itulah sajian yang disiapkan, yang disembayangkan. Ayam, pulut dan sebagainya. Dan selepas itu, seolah-olah nasibnya makin baik mengikut kata teman saya. Memang baiklah nasibnya, tapi didampingi makhluk syaitan. Itulah antara pengalaman perkara-perkara yang pelik berlaku di Thailand. Sebenarnya banyak kisi kalau nak cerita. Tapi itulah setakat pengalaman peribadi saya ketika bersama dengan teman saya di sana. Terima kasih dan selamat tengah malam. Silakan, siapa bercakap ni? Saya Anwar. Anwar, pengalaman Anwar tentang apa? Silakan. Okey, kes ini 2 tahun yang lepas kes ini. Saya bekerja petang kes ya. Bekerja petang. Maaf ya saya. Bekerja petang, saya dapat panggilan daripada orang rumah saya kan. Dekat yang mak mertua saya nak datang rumah. Kan. Sekali saya cakap okeylah, mak datang lah macam biasa. Sekali
sampai dalam pukul 11.30 gini kan. Saya tak dengar berita atau tak dengar mesej daripada orang rumah saya yang menyatakan yang mak saya tak jadi datang. Saya kecil tak jadi datang. Jadi okeylah. Saya cakap dengan rumah saya, okey tak jadi datang tak apalah. Macam biasa lah kan. Macam biasa. Bila saya ada pendek cerita kan, saya balik rumah, sampai kat rumah ni kan, saya buka pintu macam biasa. Kat rumah saya ni, kat sofa ni, saya tengok mak saya tengah duduk dengan baju kebaya tau Casey. Dengan baju kebaya, dengan rambut dia yang panjang, dia sikat-sikat rambut dia gini ya. Saya cakap, kenapa mak duduk kat depan ya? Dia diam je, dia senyum je Casey. Kan? Saya pun datang, saya tak dengar apa-apa. Saya salam lah, biasa saya salam, wangi tangan dia. Kan? Saya cakap, sekejap lah saya panggil orang rumah saya kat dalam lah. Saya masuk kat dalam. Saya cakap dengan orang rumah saya. Cakap, korang tidur kat dalam, mak kat luar tau. Cakap, mak kat luar. Mak mana? Mak cakap mak tak jadi datang. Habis siapa yang kat depan tu? Kita bayangkan, siapa yang kat depan tu lagi? Habis, daripada cerita, burung macam semua ternaik gaji. Saya pun telefon adik ipar saya kat sebelah. Saya cakap, kat luar tu siapa tu? Dengan baju kebaya tu Casey. Bayangkan Casey, apabila saya dengar, saya 4 orang ni, rumah saya dengan adik ipar saya kan, buka pintu pelan-pelan tengok kat depan kan Casey. Itu ada siapa? Nenek tua lah Casey. Kat dalam rumah saya ni kat 300 lebih Casey. Astagfirullahaladzim Casey. Jadi bayangkan ibu anda tak jadi datang tu, isteri tak beritahu, anda ingatkan mati-mati ibu anda saya ingat mati-mati ibu saya dengan baju kebaya Casey. Ini dia panggil miscommunication ni. Alamak Casey kan, itu malam kan. Saya terus besok pagi, besoknya kan saya terus pergi jumpa pakar. Rupanya ada apa tahu je, ada kakak kat dalam rumah Casey. Jangan lupa dapatkan bantuan. Terima kasih Anwar. Okey, sama Casey. Kembali. Baiklah saudara para pendengar Ria 897 FM. Kita akan teruskan pengalaman misteri dari seorang teman kita, Aisyah di ujung talian. Aisyah buat panggilan dari mana Aisyah? Hello, saya buat panggilan daripada Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Dekat Pelentong. Dan pengalaman Aisyah ni tentang apa? Rumah anda sendiri ke, luar rumah ke, tempat tugas ke, macam mana? Ini kat rumah sini. Rumah anda sekarang ni? Rumah saya sekarang. Rumah saya ni sekarang ni rumah kampung. Okey. Macam kampung Seri Makmur kan. Kampung mana ni? Kampung Seri Makmur. Seri Makmur Kampung Seri Makmur tu kawasan mana? Mungkin boleh... Dekat Pelentong, dekat Kedayan Pelentong kan. Okey. Jadi kampung anda jenis yang ada kolong bawahnya ke atau tak ada? Bukan, dia bahasa macam deretan tu semua kampung. Oh, ni kampung atas tanah lah, bukan yang bawahnya ada kolong, bukan Bukan. Dan pengalaman kisah dalam rumah tu apa yang berlaku? Silakan Aisyah. Okey. Yang berlaku ni sekarang masa hari tu, tak silap saya bulan 12. Saya tengah duduk diam dalam bilik kan. Terdapat sekarang saya tengah berbual pun saya terasa macam segala macam. Depan rumah saya ni ada sekolah pancing. Okey. Sekolah pancing ni dekat entrance dia kan. Macam betul-betul macam tanah kuburan. Macam dia punya the entrance dia betul-betul cara dia macam tanah kuburan lah. So macam ada satu pohon besar ni. Kat situ dia langsung cakap ada lembaga tamlah pelas kan. So nak didengkan cerita masa malam yang Disember ni last year, saya tengah duduk dalam bilik seorang. Mak saya kerja, tunang saya pula keluar pergi makan. Habis tengah pergi makan tu tiba-tiba
macam ada hentakan dekat atas apa ni jinjing macam hantar bumbung kan. Saya ingat monyet ke apa, pasal tu kampung tu sampai banyak monyet kan. So sekali saya dia buat wudu lah. Wudu diam lah sekali tengah layan dekat apa ni, dekat tingkap. Saya buat wudu lah. Saya cakap, Allah janganlah apa-apa jadi pada saya kan. So saya cakap dengan diri saya, apa ni, saya tak pernah nampak benda ni, kau jangan ganggu aku, janganlah. Aku tak pernah ganggu kau, kau jangan ganggu aku. Dan habis bila masa saya tengah pusing menghadap ke tingkap bilik saya tu, yang menghadap ke pohon tu, lalu saya nampak satu wanita berpakaian putih, rambut panjang, taringnya tajamnya, mata merah tengah menghadap ke saya. Saya cakap, saya terus macam rasa serang sejuk lah. Saya cakap, saya baca ayat kursi dalam hati saya kan. Cakap, kau hilang. Terus dalam 2 minit tu saya ketuk pintu. Dia tadi saya pergi beli makan kan. Dia cakap, kenapa ni Aisyah? Cakap, tak ada, tadi kat depan rumah tu nampak benda. Cakap, itulah malam-malam jangan duduk dekat tepi tingkap. Cakap, bukan duduk tepi tingkap, tadi dia memang perasan macam ada benda lalu. Saya cakap dengan dia. Jadi nampak benda tu lalu depan anda lah. Kemudian apa yang berlaku? Masa lalu tu macam saya tengah duduk duduk tepi tingkap tu, tengah pandang dekat pohon tu. Pasal apa? Saya cakap benda tempat tu berhantu je. Tapi saya macam tak fikir apa-apa. Tapi masa yang hari yang jadi tu, betul nampak clear cut depan mata saya benda tu. Macam berpakaian putih, rambut panjang, taring, mata merah. Ya Allah, itu sekarang paling yang pengalaman saya tak boleh lupakan. Sampai sekarang lah, pasal rumah saya pun saya pun masih tinggal kat situ lagi. Sekarang pun saya tengah berbual dengan kes ni pun saya tengah menghadap pohon ni. Jadi itulah, yalah banyak doa baca je lah apa yang patut lah. Terima kasih Aisyah.